Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pelajar, hadirin hadirat, para penonton yang mendengar dan menonton, kita menyambung bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim. Setelah mana terbukti bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peribadi baginda secara personalnya, tidak ada pada diri baginda kemampuan, keupayaan untuk menyusun Al-Quranul Karim. Maksudnya, kebolehan, keupayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencapai standar yang ada pada Al-Quran. Dengan itu, tidak kita kena kata Al-Quran ni bukan daripada susunan atau rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita mesti mengaku bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat Quran ni daripada sumber luar. Dia diajak kepadanya Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah fasa penting. Ya. Yang mana bila kita dah sampai ke tahap ini, kita dah memperolehi pengakuan daripada pihak lawan, satu persetujuan yang tidak mesti disetujui secara logika bahawa Al-Quran bukan susunan dan bukan rekaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diperolehi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sumber luar. Diajar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, لا مناص إذن للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثه، فإذا لم يظفر بمطلبه عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته وجب أن يلتمسه وأن يظفر به حتما في ناحية تعليمه ودراسته، لأن المتكلم بكلام ما لا يعدو أن يكون قائلا به أو ناقلا، ولا ثالث لهما. نعم، إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه، لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميا نشأ أميا وعاش أميا، فما كان يوما من الأيام يتلو كتابا في قرطاس ولا يخطه بيمينه، فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على هذه المعاني، لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين. هذا هو حكم المنطق. نعم. Dia kata tidak setelah itu untuk orang yang mengkaji, yang insaf, yang objektif dalam kajiannya, untuk mengakui, untuk meluaskan sempadan kajiannya. Kerana apabila dia tidak mendapat apa yang dia cari daripada yang membawa Al-Quran ini,
iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akalnya, kepintaran dirinya sendiri dan firasatnya, maka wajiblah baginya jika dia orang yang memang objektif nak mencari kebenaran, untuk dia mencari di mana Al-Quran ini sumbernya dari sudut pendidikan, ta'lim dan pembelajaran. Dia kena cari Al-Quran ni dari sudut dengan siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini belajar. Dengan siapa dia mengambil ilmunya. Itu adalah sudut yang dia mesti kena cari dan dia kena lihat. Dia tidak boleh lagi mengabaikan sisi ini setelah mana telah nyata dan terserlah bahawa Al-Quran itu di luar daripada jangkauan akal manusia dan firasat manusia, including Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana orang yang bercakap dengan satu perkataan, dengan apa percakapan, dia tidak lari daripada sama ada dia sendiri yang susun dan reka ayat tersebut tetapi jikalau dia tidak ada kemampuan untuk menyusun dan merekayasa perkataan yang dia sebut, tidak dapat tidak dia menukilkan daripada yang lain. Tidak ada lagi kemungkinan yang ketiga. Dan jelas sekali bahawa sahib Al-Quran ini, yang membawa Al-Quran ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang ada kemampuan. Yang pertama, dari sudut kemampuan dirinya sendiri sudah selesai. Yang kedua, untuk kita mengatakan dia menukil daripada kitab-kitab, daripada buku-buku tulisan manusia yang lain, juga tidak boleh. Juga di luar kemampuannya. Kerana apa? Kerana seperti mana telah disetujui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sebagai seorang ummi, tak tahu baca dan tulis, membesar ya, dan hidup sebagai seorang ummi, tak tahu baca dan tulis sampai hari wafatnya. Dan tidak pernah dalam sepanjang hidupnya dia pernah membaca, membelek buku ataupun menulis. Maka tidak dapat tidak mestilah ada guru yang telah membimbing dan menyampaikan kepadanya maklumat-maklumat yang dia bacakan daripada ayat-ayat Al-Quran ini, bukan dengan jalan tulisan dan penyusunan buku, tetapi dengan cara diajarkan secara lisan. Ini adalah hukum logik yang tidak boleh berbeza padanya dua manusia yang berakal. Kerana ini adalah hukum logik yang waras. Hukum logik fitrah. Ya. Sanaqulu faman huwa dhalikal muallim. Jadi kita akan tanya, sekarang persoalan akan timbul. Siapakah guru yang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan yang terpenting sekali. Siapakah gurunya? Siapakah individu yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan Al-Quranul Karim tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Tahun sini yang kita dah ambil sedikit masa sebelum kita cuti raya itu. Persoalan ni. Hanya kita nak sambung di sini lah. Kan? So buka kita, buka tempat ni. Kan? Mungkin mereka hak yang apa, masa cuti raya tu duk baca buku, mungkin dia dah terselak muka surat lain daripada muka dia tanda biasa. Ialah kelas tiap-tiap minggu dia mereka tanda dalam buku. Tapi cuti lama dan mungkin masa cuti tu
Mereka duk baca buku ni, jadi mungkin dah terhilang tempat tanda buku tu. Itu husnuzan lah, kita sangka baik. Takkanlah orang Islam dah datang belajar baca kitab apa semua, tapi tak tahulah kan, tapi kita sangka baik dan kita jadikan itu doa. Semoga para pelajar diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kena didik diri kita untuk menjadi tulabul ilmi. Kita kena didik diri kita menjadi penuntut ilmu. Tak boleh kita jadi orang yang hanya ikut-ikut. Orang yang akan selamat di akhir zaman daripada fitnah ad-dajjal, yang akan selamat daripada menceroboh akhir zaman, huru-hara fitnah akhir zaman ini, kita kena ingat, fitnah ad-dajjal berbeza dengan kita. Mungkin sempat, mungkin tak sempat. Nas'alullah al-afiyah wa na'udzubillahi min fitnati masih ad-dajjal. Kita kalau boleh tak mau sempat dengan kemunculan Dajjal itu. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Tetapi fitnah Dajjal ni sentiasa ada. Fitnah dia, maksudnya segala ajaran-ajaran sesat dan menyimpang dan menyeleweng ni semua daripada tempiah fitnah Dajjal lah. Yang nak menyelamatkan kita tu ialah ilmu lah kan. Dan kita kalau nak ada ilmu tu, kita kena jadi penuntut ilmu lah. Penuntut ilmu tu adalah dia punya ciri-ciri dia. Bukanlah makna kita ni menuntut ilmu itu nak jadi ulama, nak jadi tok mufti, tak. Bukan itu sahaja, kita kena betulkan mindset kita. Kita menuntut ilmu ini sebab kita nak jadi orang Islam. Kerana Islam ni agama ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Islam ni agama ilmu. Dan kita tak mungkin menjadi orang yang sempurna keislaman dan keimanan kita tanpa ilmu yang sahih yang diikuti dengan amalan yang salih. Bukan menuntut ilmu ni bukan hanya kerana saya nak jadi tok mufti, saya nak jadi ketua pengarah jabatan agama sekian. Tak, bukan. Boleh jadi ada orang yang jadi ketua pengarah jabatan agama sekian, jadi sekian, dia sendiri tak tahu apa pasal agama pun. Bahkan dia lah orang yang paling jahil dalam isu-isu agama. Tapi sebab tanggungjawab dia untuk jabatan itu lebih kepada pengurusan pejabat. Tapi dia ada ilmu dalam administration masalahnya. Jadi kita kena betulkan persepsi kita terhadap kepentingan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan sekadar kerana kita nak menjadi orang individu golongan tertentu yang dianggap sebagai golongan yang tinggi, yang bangsawan. Tidak. Kita menuntut ilmu sebab kita nak boleh jawab soalan kubur bila malaikat tanya, "Mal ladzi taqulu fi hadzal rajul?" Kita boleh jawab dengan lancar bahawa asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah. Kan? Dan bila ditanya macam mana kamu tahu dia Rasulullah, kita boleh jawab dengan lancar, qara'tul Quran. Aku baca Quran. Aku belajar, aku faham Quran. Sebab kita akan ditanya dalam kubur nanti, soalan kubur akan ditanya, apa i'tiqad kamu pada Muhammad? Dan lepas kita jawab dia Rasulullah, kita akan ditanya lagi, macam mana, apa dalil kamu tahu dia Rasulullah? Malaikat Munkar dengan Nakir akan tanya dalil dalam kubur. Hadis sahih, kan? Dan orang munafik dan kafir dalam kubur nanti, dia tak boleh jawab bukan sebab dia tak kenal Muhammad, tapi sebab dia tak baca dalil. La daraitu wa la talait. Kan? Mereka kata kepada orang kafir tadi, la daraita wa la talait. Dia kata, la adri.
sami'tu an-nas yaqulun. Aku tak tahu. Aku dengar orang kata, aku kata. Makna dia bukan dah tak kenal Nabi Muhammad, tapi dia beriman secara ikut-ikutan. Orang munafik ni. Dia beriman based on dengar orang kata. Yang itu tak lepas soalan kubur. Tak lepas soalan kubur. La adri. Sami'tu an-nas yaqulun. Jadi malaikat akan kata dekat dia, la daraita wa la talait. Kau tak tahu, kau tak baca, kau tak mengaji. Fayudrabu bimatariqa min hadid. Lalu dia akan dihentam, dipalu dengan tukul besi. Nas'alullah al-afiyah. Itu tak boleh. Allahul musta'an. Gejala tidak menuntut ilmu ini berbahaya kepada agama, kepada survival ummah. Dia akan merosakkan. Kerosakan yang berlaku pada zaman kini ialah kerana kegagalan umat mempertahankan tradisi ilmu. Tu. Tak berjaya nak mempertahankan tradisi ilmu. Itulah punca. Itulah punca. Tengok di Malaysia hari ini, macam-macam ajaran sesat mudah tersebar. Orang entah mana-mana hala mai mendakwa kata dia alim ulama gitu gini sikit, percaya. Pasal apa percaya? Pasal dia sendiri tak ada maklumat yang nak membolehkan dia buat differentiation di antara orang yang benar-benar ulama dan siapa yang sebenarnya ulak dalam semak. Dah dia pun tak ada ilmu asas. Rukun wuduk pun ingat-ingat lupa. Semayang pun selang 3 kali Jumaat, 2 kopi sekali. Itu masalah. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita kena hati-hati. Berbetulan dengan kita duk baca lah ni berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering belajar Al-Quran. Al-Quran tu diajak kepada baginda. Al-Quran itu sendiri diwahyukan menerusi proses at-ta'lim wa ta'allum, pengajaran dan pembelajaran. PDP. Maknanya Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi proses PDP, pengajaran dan pembelajaran. Adakah lagi bukti yang lebih nyata betapa pentingnya belajar dan menekuni menuntut ilmu selain daripada ini? Allah Ta'ala pilih inilah caranya untuk dia communicate, dia berhubung dengan para anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan cara dia menyampaikan wahyu kepada mereka. Subhanallah. Jadi ini sebagai umat Islam, kita kena sedar kita adalah umat yang sepatutnya memartabatkan budaya pembelajaran dan pengajaran. Dan anda dah pesan banyak kali, ilmu yang kita belajar hari Khamis ni ilmu yang sangat penting, sangat mustahak dalam rangka untuk mengukuhkan keimanan kita kepada Al-Quran di zaman fitnah yang begitu besar. Fitnah di sini bukanlah fitnah hak orang Melayu duk faham buat cerita palsu je, betul lah. Tapi cerita palsu ni bukan peribadi orang, tapi berkenaan dengan agama. Cerita palsu berkenaan dengan peribadi orang tu pun satu dosa besar. Tapi cerita palsu pasal agama kata lain, dia pergi ajak lagu lain. Agama itu sifatnya lain, tapi dia pergi ajak agama tu macam lain kepada orang. Ini fitnah yang lebih besar. Itu yang kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Baik. Jadi persoalan kita sekarang ni, bila kita dah
bincangkan. Siapa gurunya? Siapa guru yang mengajak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Al-Quran? Ini persoalan yang paling utama, ya, untuk kita jawab. Yang mana dengan menjawab soalan ini, kita akan melihat betapa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata sini, naqul hadha huwa asy-syatr ats-tsani min mas'alatil Quran. Ini adalah perenggan kedua daripada masalah Quran ni. Kita dah isbatkan perenggan yang pertama apa dia? Bahawa Al-Quran bukan rekaan dan hasil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kesimpulannya Quran ini datang daripada sumber luar, diajar. Maka persoalan yang kedua seterusnya yang kita kena bahas untuk membuktikan kebenaran Quran ialah sifat pengajar itu. Siapa dia? Kalau kita boleh buktikan bahawa yang mengajarkan Al-Quran itu ialah malaikat, membawa wahyu daripada Allah, selesailah pembuktian kita akan Quran itu adalah wahyu ilahi yang wajib diikuti. Wa anta idza ta'ammalta fima suqnahu laka min al-barahin 'ala syatr al-awwal wajadta bi janibin kulli minha burhanan akhar 'ala hadha asy-syatr ats-tsani wa 'arafta man dhalika al-mu'allim غير أننا نحب أن نزيدك به معرفة حتى تقول معنا فيه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم مبلغ عن رب العالمين. Kita dah baca itu, perenggan ni pun kita dah baca dah tu. Dan kalau kita perhatikan, dia kata dalil-dalil dan bukti yang dia bawa sebelum ini pun sudah menjawab juga. Setiap dalil itu sudah ada bersama dengannya jawapan bagi persoalan yang kedua ini. Dan kau sudah boleh pun tahu menerusi perbincangan kita berkenaan dengan isu yang pertama dan dalil-dalil dan burhan bukti yang dibawa berkenaan yang pertama dulu. Sudah pun kita boleh tahu siapa pengajarnya. Tetapi kami nak tambah lagi bukti sampai kita semua sama-sama menuturkan daripada dalam jiwa kita ini, terpacul secara otomatis di mulut kita, mengatakan bahawa yang mengajarkan Quran ini bukanlah manusia tetapi malaikat yang mulia yang menyampaikan daripada Tuhan sekalian alam. Ucapan yang terbit daripada perasaan dan pengiktirafan di dalam jiwa, dalam lubuk jiwa. Seperti mana wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihissalam, terpacul di mulut mereka mengatakan, ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ucapan yang terpacul, yang terbit daripada benak kepercayaan mereka bila mereka melihat keindahan dan kecantikan, kehandsoman, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengiktiraf benda itu, mereka tak pernah jumpa manusia setampan itu. Ketampanan ini hanya boleh tergambar daripada kecantikan yang ada pada malaikat, bukannya pada manusia. Dan kita nak lebih lagi untuk Quran. Kerana Al-Quran memang itu realitinya. Yusuf alaihissalam, dia manusia. Dia manusia, dia bukan malaikat. Tapi Al-Quran memang betul-betul kalam Allah. Kita nak supaya ucapan ini keluar daripada mulut kita dengan penuh keimanan yang jitu, yang berakar undi dalam jiwa kita. Ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu muallimun min qaumihi al-ummiyin fadhalika ma la shubhata fihi li ahad. ولا نحسب أحدا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم الأمية الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين شيئا
وكذلك اسم الجاهلية الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل الإسلام. فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتى اشتق لهم من الجهل اسم، كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم؟ بل التعليم لمعلمهم الذي وسمهم بالجهل غير مرة في كتابه، وسرد جهالاتهم في غير سورة من هذا الكتاب، حتى قيل إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد 100 من سورة الأنعام. وأما أنه لم يكن له معلم من غيرهم فحسب الباحث فيه أن نحيله على التاريخ وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث والإسلامي منه والعالمي، ثم نسأله هل قرأ فيه سطرا واحدا يقول إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقي قبل إعلان نبوته فلانا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين ومن قصصه عن الأولين والآخرين. ليس علينا أن نقيم برهانا أكبر من هذا التحدي لإثبات أن ذلك لم يكن، وإنما على الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كان، فإن كان عندهم علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. لا نقول إنه عليه السلام لم يلق ولم يرى بعينه أحدا من علماء هذا الشأن، لا قبل دعوى النبوة ولا بعدها، فنحن قد نعرف أنه رأى في طفولته راهبا اسمه بحيرة في سوق بصرى بالشام، وأنه لقي في مكة نفسها عالما اسمه ورقة بن نوفل، وكان هذا على إثر مجيء الوحي العلمي له وقبل إعلان نبوته ب30 شهرا. كما نعرف أنه لقي بعد إعلان نبوته كثيرا من علماء اليهود والنصارى في المدينة، ولكننا ندعي دعوى محدودة نقول إنه لم يتلقى عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل ولا بعد، وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئا من هذه الأحاديث البتة. أما الذين لقوا بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه، ولكنهم كانوا له سائلين وعنه آخذين، وكان هو لهم معلما وواعظا ومنذرا ومبشرا. وأما الذين رآهم قبله فإن لقاءه إياهم لم يكن سرا مستورا، بل كان معه في كل مرة شاهد، فكان عمه أبو طالب رفيقا له حين رأى راهب الشام، وكانت زوجه خديجة رفيقة له حين لقي ورقة. فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم الأستاذين؟ هل حدثنا التاريخ بخبر ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث العجب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين بداية العالم ونهايته؟ ولماذا لم يتخذ خصومه من هذه الحجة الواضحة سلاحا قاطعا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه والتجائهم لأوهام الشبهات في تكذيبه؟ وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم، وكان وحده أمضى في إبطال أمره من كل ما لجأوا إليه من مهاترة ومكابرة. إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده، لأنه ليس من الهنات الهينات التي يتغاضى عنها الناس الواقفون لهذا الأمر بالمرصاد، على أن التاريخ لم يسكت، بل نبأنا بما كان من أمر الرجلين. فقد حدثنا عن راهب الشام أنه لما رأى هذا الغلام رأى فيه من سيما النبوة الأخيرة وحليتها في الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلا إن هذا الغلام سينشأ عظيم. حدثنا عن ورقة بن نوفل أنه لما سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من خصائص الناموس الذي نزل على موسى ما جعله يعترف بنبوته، يتمنى أن يعيش حتى يكون من أنصاره.
فمن عرف للتاريخ حرمته وآمن بوقائعه كما هي كانت هذه الوقائع حجة لنا عليه، ومن لم يستحي أن يزيد في التاريخ حرفا من عينه فيقول إن محمدا ضم السماع إلى اللقاء فتقول ما يشاء، وليعلم أنه سوف يخرجنا بهذه تاريخا متناقضا يكذب أول وآخرا وآخر وأولا، إذ كيف يعقل أن رجلا رأى علامات النبوة في امرئ فبشره بها قبل وقوعها أو آمن بها بعد وقوعها تطاوعه نفسه أن يقف من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم، فأين يذهبون؟ على أننا نعود فنسأل هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد القرآن تلك اليد العلمية. Juga kita dah baca itu panjang lebar. Dia kata, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada guru daripada kaumnya sendiri yang ummi, ini jelas. Yang pertama dah tentu dah guru mesti ada, tapi guru itu dah confirm dah tok guru Muhammad tu bukan daripada orang penduduk Mekah. Pasal penduduk Mekah ummi, tidak tahu baca dan tidak tahu menulis. Dan mereka disifatkan dengan zaman jahiliyah. Dinisbahkan kepada kejahilan. Dan dalam Al-Quranul Karim, kita dapati dalam Al-Quran ada celaan-celaan terhadap amalan-amalan jahil, golongan jahiliyah. Sehingga dikatakan siapa yang nak tengok kejahilan orang Arab, bacalah lepas daripada ayat 100 daripada surah Al-An'am. Adapun dia tidak ada guru daripada selain annahu lam yakul lahu muallimun min ghairihim fa hasba al-bahith fihi an nuhilahu 'an at-tarikh. Adapun kalau nak dakwa kata ada tok guru luar daripada Mekah duk mengajak Muhammad pergi talaqi belajar di negeri luar, kita cukup dengan sejarah yang tidak pernah merekodkan sebarang perjalanan Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya untuk pergi belajar di mana-mana negeri. Ya. Dan kita membuat dakwaan yang khusus. Kita bukan berkata Nabi Muhammad tak pernah jumpa siapa-siapa. Memang Nabi Muhammad jumpa Bahira, rahib Syam masa dia pergi umur 12 tahun. Ya. Jumpa Waraqah bin Naufal, jumpa ulama-ulama Yahudi di Madinah. Tetapi jelas ya, kisah pertemuan dia dengan ulama-ulama tadi, bukannya dia pergi duduk belajar mengambil ilmu. Pertemuannya dengan Bahira itu sekali itu saja berlaku, tidak berulang lagi. Sedangkan Al-Quran turun selepas itu dengan pelbagai ilmu dan maklumat yang Bahira sendiri tidak ada pengetahuan berkenaan dengannya. Adapun Waraqah bin Naufal, jelas Nabi pergi jumpa dia ketika mana Nabi dapat wahyu. Dan dia mengakui kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ulama-ulama Yahudi yang datang jumpa Nabi lepas Nabi jadi Nabi di Madinah, mereka datang untuk mengambil ilmu daripada Nabi. Nabi yang mengajak mereka, Nabi yang memberitahu kepada mereka, menjawab soalan-soalan mereka. Ya. So ini adalah hakikat yang berlaku. Adapun untuk Muhammad SAW pergi duduk talaqi, belajar dengan mana-mana ulama di zaman dia, ini tidak pernah berlaku dan tidak ada sama sekali dalam catatan sejarah. Dan perjumpaan dia dengan ulama-ulama ini bukan perjumpaan yang tertutup sembunyi sehingga tidak diketahui apa yang berlaku. Kalau kita tengok masa dia jumpa Bahira di Syam, ada pak belakang dia Abu Talib. Masa jumpa Waraqah bin Naufal, ada isteri dia Khadijah. Ya. Dan mereka tidak pernah menceritakan kepada kita sebarang ilmu yang pelik-pelik yang Nabi SAW belajar dengan mereka ini. Yang mana ilmu itu kita dapati ada dalam Al-Quran, tidak ada. Ya. Dan musuh-musuh Nabi SAW yang ketat di bumi Madinah, di bumi Mekah, di merata-merata pelosok dunia ketika sezaman dengan Nabi, tak ada seorang pun yang berani
dituduh dan didakwa kata Muhammad ni sebenarnya ambil ilmu daripada Waraqah bin Nawfal ke, daripada Bahirah ke, tidak ada. Sedangkan mereka, kalau kita kata generasi para sahabat tabi'in, tabi'in adalah generasi yang paling tekun dan paling bersungguh-sungguh nak ikut ajaran Nabi SAW, maka demikianlah musuh-musuh Nabi di zaman salaf, musuh-musuh Nabi yang sezaman dengan dia, Abu Jahal, Abu Lahab dan geng-geng mereka, mereka ini adalah musuh yang paling mencurahkan segala tenaga dan daya upaya mereka untuk merosakkan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada usaha jahat yang dilakukan oleh musuh Islam pada hari ini yang tidak dibuat oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan geng-gengnya. Dan ada yang Abu Lahab dan Abu Jahal buat masa zaman Nabi untuk merosakkan dakwah Nabi, tak terbuat oleh musuh-musuh Islam hari ini. Cuba faham ke betul-betul ayat tu. Apa sahaja yang musuh-musuh Islam buat hari ini, macam mana kita rasa hebat dan rancak mereka punya perencanaan jahat mereka untuk merosakkan umat Islam, hakikatnya semua itu telah pun didahului, telah pun dibuat oleh musuh-musuh Islam yang sezaman dengan Nabi SAW. Dan apa yang dibuat oleh musuh-musuh Islam di zaman Nabi SAW daripada perencanaan-perencanaan jahat, ada sebahagiannya yang musuh-musuh Islam hari ini tak mampu nak buat. Tak boleh challenge. Jahat macam mana pun orang kafir pada hari ini, hebat macam mana pun rencana jahat mereka untuk merosakkan umat Islam, tak boleh lawan, tak boleh menandingi usaha yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang sezaman dengan Nabi SAW. Dan kita dapati tak ada pun dalam kalangan mereka yang berhujah dengan hujah yang seperti ini. Sedangkan hujah yang seperti ini, jikalau mereka boleh membuktikan bahawa Muhammad SAW mengambil Quran daripada manusia biasa, sama ada Waraqah ke, sama ada Bahirah ke, tentulah selesai masalah mereka. Dan akan dapat membuktikan kepalsuan dakwaan kenabian itu dalam sekelip mata. Berbanding segala usaha yang mereka curahkan yang memakan harta mereka, tenaga mereka, bahkan nyawa mereka. Kenapa mereka memilih jalan yang begitu sukar, sedangkan ada jalan yang simple, yang ampuh lagi berkesan? Menunjukkan bahawa mereka sedar bahawa tuduhan ini tidak boleh. Tuduhan ini terlalu jelas falasinya jika dituduh kepada Muhammad SAW. Kerana mengetahui Muhammad itu tidak boleh baca, tidak boleh tulis, tidak ada guru, tidak belajar dengan mana-mana manusia, adalah lebih jelas daripada segala yang lain. Bahkan sejarah bukan sekadar tidak menceritakan kepada kita yang Nabi Muhammad itu tidak pernah ada majlis ilmu yang dia lazimi. Sebaliknya sejarah menceritakan kepada kita apakah isi kandungan perbualan yang berlaku di antara Nabi kita Muhammad SAW masa dia bertemu dengan Bahira, rahib Syam, dan semasa dia bertemu dengan Waraqah ibn Nawfal. Dan tidak didapati pun dalam tempoh pertemuan yang singkat ini isi kandungan Al-Quran yang begitu menakjubkan ini. Ya. Jadi untuk mendakwa kata Nabi Muhammad dapat Quran daripada pendeta-pendeta Yahudi, ini adalah satu tuhmahan yang cukup tidak rasional, yang tidak masuk akal sama sekali. Dan persoalan kita juga adalah ulama mana di zaman tersebut yang ada kemampuan dan keupayaan untuk menyusun hukum hakam, maklumat-maklumat yang ada dalam Quran. Sedangkan kita kata Quran ini bukan sahaja di luar kemampuan Nabi kita Muhammad SAW, di luar kemampuan seluruh makhluk. Di luar kemampuan makhluk, tak kira lah makhluk tu manusia, Arab ke, bukan Arab ke, jin ke, malaikat ke, tidak ada yang mampu untuk menyusun reka seperti Al-Quran Karim.
Jadi kalau ulama yang sebegini tidak wujud, macam mana kita nak pergi dakwah Nabi Muhammad tu belajar dengan orang itu, orang ini? Ya. Juga adalah dakwaan yang jelas kepalsuannya. Baik. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala kata, yaqulul mulhiduna anfusuhum innal qur'ana huwa al-athar al-tarikhi al-wahid alladhi yumathilu ruha asrihi asdaqa tamthil. وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح. Dia kata kemudian orang yang tidak percaya, tidak beriman dengan Al-Quran mendakwa, mereka sendiri pun kata bahawa Quran itu adalah kesan sejarah yang satu-satunya menggambarkan ruh zamannya dan contoh yang paling benar. Dia berkata Quran ni adalah di antara gambaran yang paling tepat tentang latar belakang zaman ia diturunkan. Dan perkataan ini, kata musannif, ada benarnya dari sudut-sudut tertentu. Apa sudut tertentu tu? Kata muraji', dia kata wa huwa annahu yumathiluha wa la yatamathaluha. Yani Quran menggambarkan situasi di zaman tersebut, tetapi dia bukan meniru zaman tersebut. Quran menceritakan keadaan zaman itu. Bukan Quran itu adalah produk daripada orang yang hidup di zaman tersebut. Al-Quran lebih daripada menjangkau masa. Walaupun dia hidup di zaman, Al-Quran itu datang pada zaman abad ke-7 Masihi, tetapi dia bukan dikarang, dirangka oleh orang yang hidup di abad itu. Idea-ideanya menjangkaui, merentasi zaman dan tempat. Tetapi dalam masa yang sama kita kata Al-Quran merupakan jurubicara yang paling benar dan saksi yang paling benar terhadap situasi di zaman itu. Wa in syi'ta faqul innahu yumathiluha asdaqa tamthil thumma yumathilu biha anka tamthil. Kita boleh kata Al-Quran menceritakan kepada kita situasi zaman tersebut, kemudian dia mengkritik dan dia menghujat dan dia menolak dan menghapuskan segala khurafat dan batil yang wujud zaman itu dengan sepenuh-penuhnya. Bahkan kita boleh kata Al-Quran, idea-idea yang terkandung dalam Al-Quran, ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu membentuk zaman baharu yang datang selepasnya. Allahu Akbar, yang mengubah zaman itu daripada zaman jahiliyah kepada zaman kegemilangan, kecemerlangan, keagungan, keterbilangan. Ya. Jadi untuk kita mendakwa Quran itu adalah hasil produk pemikiran manusia, tidak mungkin. Jadi dia kata, فَنَحْنُ نَأْخُذُهُمْ بِاعْتِرَافِهِمْ وَنَدْعُوهُمْ إِلَى اسْتِجْلَاءِ تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي حَفِظَهَا الْقُرْآنُ فِي مِرْآتِهِ النَّاصِعَةِ مِثَالًا وَاضِحًا لِعُلَمَاءِ عَصْرِهِ. Kita ambil pengiktirafan ini dan kita tengok, kita singkapkan lagi. Apa dia gambaran yang Al-Quran beri tentang ulama di zaman itu? Adakah ulama yang ada di zaman penurunan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW ini ada keupayaan untuk memberikan ide-ide Al-Quran? Kita tengok macam mana Al-Quran cerita kepada kita, dia bagi tahu kepada kita realiti keadaan golongan ahli kitab, ulama-ulama ketika itu. Ya.
فيقرأ الزهروين البقرة وآل عمران وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد والتواريخ والأحكام، أو ليقرأوا ما شاءوا من السور المدنية أو المكية التي فيها ذكر أهل الكتاب، ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن وكيف يصور لنا علومهم بأنها الجهالات، وعقل بأن الضلالات والخرافات، وأعمالهم بأنها الجرائم والمنكرات. Kita dapati Al-Quran menuduh ulama-ulama Yahudi sebagai sesat, jahil, penjenayah, orang jahat, penyeleweng agama Tuhan. Betul tak? Al-Quran tidak mengiktiraf. Al-Quran menggambarkan ulama-ulama ahli kitab. Bacalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, apa surah? Surah Makiyah ke Madaniyah ke yang menceritakan dialog Al-Quran dengan ulama-ulama, bukan orang biasa, ulama Yahudi, Bani Israel dan Nasrani. Al-Quran mengkritik, menghentam, melunyaikan golongan ini. Al-Quran menyifatkan akidah mereka sebagai batil dan sesat dan khurafat. Ilmu mereka adalah kejahilan. Amalan mereka adalah jarimah, jenayah dan munkar. Jadi kalau dah begitu, macam mana kita nak boleh kata Nabi Muhammad pergi belajar Quran dengan golongan ulama ahli kitab ini? Sedangkan dalam Al-Quran bukannya menyokong pemikiran mereka atau mewakili ide-ide mereka. Sebaliknya, Al-Quran mencemuh, mencela dan membetulkan dan membawa gagasan baharu yang menentang dan menolak gagasan yang ada dibawa oleh golongan ulama ahli kitab ini. Ada. Jadi ini di antara kita kata kalau dah begitu mustahil lah Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW pergi talaqi ilmunya daripada golongan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani ini. Itu tak masuk akal sama sekali. Berlawanan dengan fakta dan realiti yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah. Baik. Ini anda tak boleh tak lama. Kita bercukupan sekadar itu dulu insya-Allah taala, dan kita akan sambung perbincangan kita pada masa yang akan datang. Biiznillah taala. Di sini ada soalan. Dia kata, Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam doa qunut setiap waktu solat. Solat subuh kita maklum ke imam. Imam tu baca doa qunut 5 waktu setiap hari bulan tahun. Doa qunut subuh qunut subuh satu hal. Ni dia kata ke imam ni berqunut sentiasa. Sepanjang solat. Ni kita itu maksud soalan dia. Qunut apa yang dia baca? Qunut nazilah. Mungkin dia baca qunut nazilah. Dan secara asasnya para ulama, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan harus dibaca qunut. Dari harus qunut adalah harus. Kerana dia doa. Ya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah berqunut dalam banyak solat. Dan kita tahu umat Islam hari ini musibah tidak berhenti, berantai-rantai. Lepas satu musibah, satu musibah. So kalau kita nak cerita pasal sebab-sebab yang mensyariatkan untuk kita berqunut nazilah di zaman sekarang ni, Allahu Akbar, banyak. Jadi wallahu a'lam, tidak ada salahnya kalau imam itu berpandangan ada keperluan untuk dia berqunut nazilah senantiasa. Ya. Ini kita bercakap dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah lah. Tapi kalau terbukti imam tu Syiah dan sebagainya, itu tak lain lah. Tapi sebab yang dia cerita ni pasal qunut. So qunut tidak cukup untuk kita relatekan imam itu dengan Syiah atau sebagainya. Sebab dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sendiri ada benda ni. Jadi sebagai makmum, kalau dah dia qunut nazilah, kita follow je lah. Dan benda tu bukan benda yang perlu kita ingkari. Selama mana dia ada alasan yang munasabah dan wajar bagi dia, dia kata ada saja musibah yang memerlukan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ada syariat. Sebab dalam mazhab Syafi'i, qunut nazilah ni sebabnya luas. Ya, tidak terhad kepada satu isu-isu tertentu. Ayat tak ada pun boleh qunut nazilah. Kan? Dalam mazhab Syafi'i lah. Kan? Maksudnya apa saja musibah yang menimpa umat Islam,
besar atau kecil dalam mazhab Syafi'i bagi mereka nazilah. Dia tidak dikhususkan dengan satu bentuk nazilah tertentu pula. Ban pecah, ayat tak ada sampai seminggu dah. Qul nazilah. Kan? Orang Yahudi di Masjid Al-Aqsa tak berhenti sampailah Qul nazilah. Kita kata kalau alasannya wajar, tak ada masalah. Baik, kalau tak ada soalan yang lain. Ada soalan lain tak? Satu soalannya di sini. Yang dibaca doa kunut baca. Ya, doa kunut samalah. Doa kunut yang waktu subuh tu lah. Doa kunut dia tidak ada. Maksudnya lafaz standard. Lafaz standard doa kunut ialah kunut subuh. Walaupun kunut nazilah. Kunut nazilah juga lafaznya sama. Tetapi kunut nazilah ini boleh ditambah atau boleh diubah dengan lafaz yang lain. Tapi secara asasnya, pada asalnya, lafaz kunut nazilah adalah lafaz kunut subuh. Sama juga kunut witir pun sama. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.